Muka surat 17 kat bawah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa hadana 'ala siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fadhil Tuan Imam, saf kepimpinan, pengurusi, jawatan kuasa masjid, ahli jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita merujuk dalam kitab Samarul Jannah ke surat 15 surat 15 yang saya tanda lah. Pertama-tama kita bersyukur kerana Allah pertemukan kita sekali lagi dalam keadaan kita masih sihat, dalam keadaan kita masih bertenaga, dalam keadaan kita masih bersemangat untuk melakukan amal. Akan sampai masa dan ketikanya mungkin kita akan lemah, kita tak mampu untuk datang lagi ke masjid, dan itu mungkin kita terbujur dalam keuzuran, ataupun kita sudah tiada semangat untuk datang ke masjid disebabkan penyakit yang terpaksa kita hadapi. Tapi kita bersyukur selagi mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan sedikit tenaga, walaupun kita sudah semakin tua, kita sudah semakin lemah, tapi kita masih ada semangat untuk terus kita berlumba-lumba memperbanyakkan bekal-bekal akhirat. Tumpuan kita sekarang ni ialah kita nak cari pahala sebanyak mungkin. Setelah kita bertumpus lumus ketika kita masih muda sampai dah kita pencen, untuk kita mencari bekal-bekal dunia, keperluan dunia, harta dunia. Tapi setelah Allah beri kita kelapangan daripada segala bebanan kerja, maka kita fokus untuk mencari sebanyak mungkin kan bekalan-bekalan akhirat. Sebab itu kata Syekh Imam Al-Mawardi, jangan kita terpedaya bila kita sampai satu pulau yang terdapat pohon-pohon yang rindang dan buah-buah yang sedang masak ranum, sehingga kita tidak mempedulikan sesiapa. Kita ambil dan kita kait segala buah-buah yang ada, sedangkan bahtera yang membawa kita sudah hampir berlepas. Walaupun amaran telah dibunyikan bahawa bahtera akan berlayar meninggalkan pulau tersebut, tapi kita masih lalai dan leka, masih seronok melihat buah-buah yang masih banyak yang kita tak termakan pun. Tiba-tiba kita melihat bahtera yang membawa kita ke pulau itu telah berlayar meninggalkan kita. Itulah hakikat dia. Bahawa kita melihat masa sudah begitu singkat. Masa akan meninggalkan kita. Kita tidak boleh mengejar masa yang berlalu. Masa yang telah berlalu akan terus berlalu. Kita akan berusaha untuk menggunakan segala masa yang sedia ada
untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu apa yang paling dekat? Yang paling dekat ialah mati. Apakah yang paling jauh? Kata Imam Al-Ghazali. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, yang paling jauh ialah masa yang telah kita tinggalkan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kitab ini berkata Ibn Atta'illah Syazali rahimahullahu ta'ala, tatkala mengetahui Tuhan daripada engkau, akan jemumu sebagai ia bagi engkau beberapa taat, dan ketahuilah oleh bahawa segala wirid itu bekasan daripada menerangkan hati. Wirid mana apa yang kita baca dan menjadi amalan kita. Segala zikir-zikir, masuk doa yang menjadi amalan harian, sebut wirid. Orang yang beramal menterjemahkan segala apa ni diwiridkan, itu ialah warid. Maknanya akan menerangkan akan hati. Hati ni ada ketika terang, ada ketika gelap. Bila hati terang ni tuan-tuan, sentiasa gemar untuk melakukan amal ibadah, sentiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang gelap, dia akan rasa malas. Walaupun sembahyang itu tidak berat, tapi dia rasa sangat berat. Walaupun hanya sembahyang maghrib 3 rakaat saja, bukan 30 rakaat, 3 rakaat, dia rasa cukup beban. Dia cukup beban. Bahkan seruan solat daripada masjid-masjid yang kedengaran cukup jelas, hayya 'alas salah, marilah menunaikan solat sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dia tak singgah pun tuan-tuan. Dia lajak sampai ke pasar malam. Sebab apa? Dia takut nanti habis. Kotiau habis. Mi goreng ke apa benda. Jadi dia tinggalkan solat. Karena apa? Karena keperluan perut. Karena dia nak menunaikan hawa nafsu, hajat nafsu dia. Tapi sebab itu tuan-tuan, orang yang hati dia hidup, qalbun hayah, gemar ia melakukan kebajikan, merasa bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memelihara segala anggota. Tapi tidak nyata ia dan tidak kuat ia, melainkan pada ketika mengekali dan berulang-ulang, dan ketika mengerjakan pada tiap-tiap wirid daripadanya pada waktu yang menentukan ia akan dia. Maka jika tidak engkau itu daripada yang mengisi akan sekalian waktu, mengisi akan segala waktu malamnya dan siangnya dengan kebajikan. Itu tuan-tuan, maknanya kita ni memanglah tak ada kekuatan hakikat dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah sahaja yang memberi kekuatan pada kita. Kalau tak beri kekuatan, kita kata nikmat iradah. Kan kita berkehendak daripada Allah memberikan pada hati kita bahawa kita berkehendak. Iradah ni berkehendak. Berkehendak untuk jadi orang yang taat. Maka kita akan berusaha sedaya mungkin. Kita berkehendak untuk jadi orang yang baik, yang soleh, maka kita berusaha bagaimana nak menjadi orang soleh. Maka sudah pasti kita akan sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis pengajian. Sebab bila kita mengaji, kita faham. Bila kita faham, maka kita rasa seronok, sebab kita tahu kita buat sesuatu, inilah ganjaran yang kita dapat. Inilah pembalasan daripada Allah di atas amalan yang kita lakukan. Walaupun ganjaran itu bukan benda zahir, benda gaib, benda yang tak dapat lihat dengan mata kita. Tapi sebab kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memperlihatkan segala ganjaran itu selagi mana kita hidup. Bila kita mati, confirm kita dapat melihat segala pembalasan daripada amalan yang kita lakukan. Pahala yang selama ini kita kumpul, setiap hari kita kumpul pahala, maka insya-Allah maka kita melihat dengan mata kita sendiri. Maka kita menyatakan beruntungnya aku, bertuahnya aku, karena aku di dunia dahulu aku telah dapat mengumpul sekian banyak pahala.
itu pun kita masih rasa duka cita lagi. Kenapa aku tak ambil lagi peluang? Kenapa setakat ni aku dapat kumpulkan? Kalau boleh lah, aku nak kumpulkan lagi banyak. Dia merasakan rugi juga, walaupun hakikatnya dah cukup lah. Amalan yang lakukan itu untuk dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak ada keupayaan. Allah yang menggerakkan hati kita di atas kehendak kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan, orang yang Allah tak beri nikmat iradah, walaupun dekat dengan masjid, walaupun ada kemudahan, kereta 5 BGO tuan-tuan, tapi tak boleh sampai juga. Sebab tidak ada nikmat iradah. Tidak ada nikmat kuah. Mana tak ada kekuatan. Walaupun fizikal dia sihat, walaupun tenaga dia bertenaga, pergi melancong, pergi taman-taman rekreasi, sehat, tapi dia tak ada kekuatan untuk datang solat berjamaah. Inilah kita kata kelebihan yang Allah beri pada kita. Selalu saya sebut tuan-tuan, 4 ni kita jaga sungguh. Kita pelihara sungguh-sungguh. Nikmat iradah, nikmat quwwah, nikmat istiqamah, dan juga kelapangan masa yang Allah beri kepada kita. Sebab dengan ada 4 ini, kita akan bahagia, kita akan selamat. Sekiranya kita tidak ada salah satu pada nikmat ini, mungkin sukar untuk kita mendapat kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan olehmu bagi engkau akan beberapa wirid yang engkau mengekali atasnya. Jadikan biasa amalan kita. Wirid kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Itu wirid kita. Di mana sahaja kita berada. Dalam masjid, kita berada di kebun, kita berada di pejabat, kita duduk dalam rumah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Sebab itu tuan-tuan, satu riwayat menceritakan bagaimana seorang tuan guru, di mana tuan guru ini dia punya anak murid. Ada yang junior, ada yang senior. Yang senior mana dia lama dalam mengaji tuan-tuan, otai. Ada baru. Suatu ketika tuan guru ni nak lantik ketua lah daripada kalangan anak murid dia tu. Dia beri satu penghormatan, melantik ketua. Tiba dia lantik seorang yang muda. Dah tentulah anak murid yang lama ada mengaji ni merasa pelik. Kenapa tuan guru ni lantik dia ni masih muda lagi, junior, sedangkan kami dah lama dah. Sebab tu lantiklah kami yang lama-lama ni jadi ketua di kalangan anak-anak murid yang ada. Jadi tuan guru tu faham apa yang tersirat dalam hati, apa yang terbuku dalam hati. Jadi suatu hari dia panggil semua anak murid dia. Dia bagi tahu pada anak murid dia. Dia kata, hari ini aku nak beri kepada kamu sesuatu. Kemudian kamu jalankan tugas, jalankan tanggungjawab kamu. Aku nak tengok sama ada kamu sami'na wa ata'na. Kamu dengar, kamu patuh. Ikut arahan, ikut perintahku. Kalau kamu masih menganggap sebagai tuan guru, sebagai orang yang kamu ambil ilmu daripada aku, maka setiap orang di antara anak murid itu diberi seekor ayam. Ayam yang masih hidup. Dia kata bawa balik ayam. Bawa balik ayam. Dapat ayam sekok tuan-tuan. Jadi mereka tanya, ya Syekh, tuan guru, apa yang kami nak buat dengan ayam ni? Tuan guru suruh masak apa? Masak kurma, masak merah, masak kicap. Apa yang tuan guru teringat sangat ni? Kami boleh masak tuan guru. Masak sedap-sedap. Ayam golek ke, ayam percik ke, ayam penyet ke, macam-macam boleh buat. Dia kata, ada, aku nak kamu sembelih. Dan bawa ayam itu setelah kamu sembelih. Tapi dengan satu syarat. Kamu sembelih ayam itu dalam keadaan tidak siapa pun mengetahui. Aku nak kamu sembelih ayam yang aku beri kepada kamu dalam keadaan tak ada siapa pun mengetahui yang kamu telah menyembelih ayam. Dan bawalah ayam telah sembelih itu. Besok bawa balik ayam tuan-tuan. Bawa balik ayam tak sampai rumah lagi. Masuk hutan semak tuan-tuan. Piak disembelih. Masuk hutan semak. Kau ni pun tengok clean, tak ada siapa. Ini atas pokok. Oh, dia atas pokok disembelih. Sebab tak ada siapa nama.
Sehinggalah sampai pada pagi besok, Tuan Guru tunggulah, datang seorang. Tuan Guru, saya dah sembelih. Di mana kamu sembelih? Sekian-sekian tempat. Ada tak orang nampak kamu sembelih? Tak ada. Confirm tak ada. Saya dah tengok keliling, tak ada siapa. Seorang lagi, Tuan Guru, saya masuk dalam telaga buruk. Tu dah sembelih dalam tu. Wah, puas Tuan Guru. Kawan ni cerita, saya telaga buruk tak ada apa, siap atas pokok. Naik atas pokok terus. Sembelih atas pokok. Hak kawan tu, hak yang muda tu, tak datang-datang lagi. Sampai waktu senja dah, tak datang lagi. Dia pakai senyum lah. Yang lain, tu lah. Tuan Guru dia tak faham. Kami ni patuh, taat. Apa yang Tuan Guru suruh kami buat. Dia tengok, dia tak mari lagi. Dekat waktu maghrib dah tak mari lagi. Ini memanglah dia. Macam mana ni Tuan Guru berlantik dia sebagai rais, sebagai ketua. Ini Tuan Guru silap ni. Mereka pakat bercakap-cakap antara sesama sendiri. Ini Tuan Guru silap ni, lantik. Itulah tengok. Suruh sembelih ayam pun sampai ke petang tak mari-mari. Dekat-dekat maghrib datang. Berpeluh-peluh dia dengan muka yang cemas. Bawa ayam yang masih hidup. Dia bawa ayam yang masih hidup. Bila Tuan Guru tanya dia, kenapa kamu tak sembelih ayam ini, sedangkan aku perintahkan kepada kamu agar kamu sembelih? Adakah kamu mengingkari akan arahanku? Yang lain semua taat, dia semua patuh kepada perintahku, sedangkan kamu tak sembelih. Kamu bawa ayam yang masih hidup. Lalu kata anak muda itu, ya Tuan Guru, mohon maaf. Bukankah Tuan Guru sebut, sembelihlah ayam dalam keadaan tidak siapa pun yang mengetahui. Tapi bagi aku, bagi diriku, ada yang mengetahui. Apa juga perbuatan yang aku buat tu, ada yang mengetahui, ada yang melihat. Kata Tuan Guru tadi, apa dia yang kamu sebut ni? Siapa yang lihat kamu? Siapa yang perhatikan kamu? Maka berkatalah anak murid tadi, walaupun dia masih muda, Tuan Guru, bukankah Allah Maha melihat? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Maka Allah mengetahui. Maka aku tidak boleh berbuat apa-apa. Sebab di mana sahaja aku berada, sama di lurah, sama di atas bukit, di hutan semak belukar, maka Allah melihat. Senyum Tok Guru tadi. Terus dia senyum. Wahai kalian, sebab itu aku lantik dia sebagai ketua. Aku lantik dia sebagai rais. Kerana inilah yang aku perhatikan. Maknanya, kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita duk takut bila orang nampak kita buat. Tapi kita tak takut bila Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan sudah barang pasti ada malaikat-malaikat yang akan mencatat setiap amal perbuatan kita. Walaupun di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada siapa pun mengetahui. Maka mengekali atasnya pada beberapa waktu yang tertentu, dan kau qadakkan akan dia. Makna bila kita buat sesuatu benda wajib, kita tinggal, maka perlu qadak lah. Kita qadak balik. Ustaz, kami tinggal semayang, tak tahu nak kira dah Ustaz, banyak mana, macam mana nak qadak? Masing-masing lah tuan-tuan. Waktu yang kita rasa kita perlu, ikut kemampuan kita. Ada setengah orang lepas maghrib, dia tak buat sunat, dia buat qadak. Sebab dulu zaman dia muda dulu, zaman Pop Yeye, masa tu dia tinggal semayang lah, banyak tinggal semayang. Jadi dia teringat balik, aku tinggal semayang ni ke hutang, nak kena bayar balik. Maka buatlah. Lepas maghrib, buat qadak maghrib. Lepas isyak, buat qadak isyak. Lepas tu buatlah sunat. Ataupun dia tak buat terus sekali. Ada waktu lapang, pengajian pun tak ada, kebetulan tak ada ustaz datang mengajar, buatlah maghrib, lepas semayang lagi, isyak, lepas semayang lagi, selagi mana ada waktu. Hatta lepas asar pun boleh. Kita qadak semayang. Sunat tak boleh, tapi qadak kita boleh buat, walaupun pada waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita melakukan solat, solat sunat. Tapi qadak tetap dibolehkan, sehinggalah kita merasa tenang. Sehinggalah kita rasa tenang, rasa jiwa tu rasa lapar, rasa puas. Ya Allah, aku dah buat sesuatu, ya Allah,
akan kewajipan yang dulu aku tak lakukan. Aku tinggalkan solat banyak, ya Allah. Hari ini aku cuba nak qada balik. Kita rasa tenang, kita rasa lapang. Maka hati tenang, jiwa lapang itu menunjukkan rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Bila Allah turunkan rahmat, maka Allah beri kepada kita sakinah, sakinatul qulub. Itu yang orang cari, tuan-tuan. Yang hari ni orang dalam keadaan ni sebelah negara-negara Eropah, mereka berkecamuk. Walaupun mereka sebuah negara maju, apa yang mereka teringin semua ada. Sebab canggih semua, tuan-tuan. Teknologi berbanding dengan kita yang negara yang sedang membangun. Mereka sebuah negara maju, Jepun. Tapi kenapa kadar bunuh diri ni, tuan-tuan, sangat tinggi di negara maju, negara Jepun. Hatta mereka sudah hilang kewarasan akal. Ibu ayah mereka yang masih kuat, yang masih tenaga, yang dah pencen, yang duduk di rumah, yang dah tak ada kerja apa, tapi mereka sanggup bawa ibu atau ayah mereka masuk hutan. Masuk hutan. Lalu mereka tinggalkan di hutan bersendirian, dengan harapan ibu ayah mereka akan dimakan oleh serigala atau binatang buas. Sebab mereka tak sanggup nak jaga dah. Beban. Mereka darah kuat, tuan-tuan. Kerja dah tak ada dah, pencen dah. Anak yang tak usah kerja, cari rezeki. Hidup semakin tertekan. Pada ada orang tua nak kena bagi makan lagi, nak layan kerana orang tua-tua ni, tuan-tuan, lebih baik bagi mati. Nak bunuh tak sanggup. Tinggal dalam hutan, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka mencari-cari. Sebab itu negara-negara ni, kalau kita lihat, banyak yang mereka memeluk Islam. Jerman, bagi contoh, di Perancis, sampai Quran tu, tanyalah pelajar-pelajar kita yang belajar dekat negara tersebut. Anak saya belajar di Perancis, dia dah habis dah. Dia cerita, dia kata Quran ni yang beli tu bukan Islam. Mereka beli Quran, lepas tengok terjemahan, seperti pisang goreng yang laris. Walaupun mereka ni bukan Islam, tetapi mereka nak tahu kenapa hebatnya Quran. Kenapa orang Islam yang berpegang pada kitab Al-Quran adalah orang yang berprinsip, orang yang tak boleh digugat keimanan mereka. Wajah mereka sentiasa dalam keadaan bercahaya. Itu bagi pandangan mereka. Mesti ada kehebatan yang ada dalam Quran. Bila mana mereka membaca Al-Quran, melihat terjemahan, barulah tersingkap bagaimana Quran itu merupakan sesuatu yang sangat hebat. Sangat hebat. Yang menenangkan hati, mententeramkan jiwa. Itu kata Nabi SAW, kamu tidak akan sesat kalau berpegang dengan Quran. Tapi kalau tak berpegang dengan Quran, kamu akan sesat dengan sesat yang jauh. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah was sunnat Rasul atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Yang kita jadi sesat ni sebab kita tak kembali kepada Quran. Kita sesat. Kita duduk dalam kegelapan. Kitab Allah, Al-Quran was sunnat Rasul au kama qala. Sebab itu kata Nabi SAW, fala tafarraqul kitab, jangan tinggalkan Al-Kitab, jangan tinggalkan Al-Quran di mana saja kita berada. Maka kekuatan kita ialah jauh mana kita menghayati Al-Quran. Bukan baca Quran semata-mata, bukan sahaja kita baca, tapi kita tak menghayati. Sebab itu Quran ni kena kita hayati betul-betul, baru kita rasa betapa hebatnya Al-Quran. Hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dan manakala disebut putus asa, orang yang putus asa daripada engkau oleh nafsu, kerana engkau tidak suka dengan meninggalkan akan berapa wirid engkau, sehingga mendapat engkau akan dia dengan qada. Bila luput ia, nescaya bersegeralah ia kepada mengerjakan akan dia dalam beberapa waktunya. Dan sesungguhnya berkata oleh Syekh Abdul Rahman As-Saqaf radhiyallahu anhu,
Man lam yakun lahu wirdun wa huwa qirdun. Barang siapa yang tidak ada baginya wirid, maka orang itu adalah kera. Siapa yang tak ingat Allah, wirid tak ingat Allah. Siapa yang tidak mengingati Allah, tidak berwirid, maka dia adalah kera. Seperti monyet, tuan-tuan. Ini monyet, tuan-tuan tengoklah macam mana keadaan dia. Lompat sana, lompat sini, apa gitu. Tapi kita ada panduan. Jadi kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, insya-Allah Allah akan ingat pada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan membiarkan kita. Allah tidak akan mengingati, tidak mempedulikan. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan mereka yang melupakan Allah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka walau sedikit pun di hari kiamat. Sebab wala takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang melupakan Allah di dunia. Kelak di akhirat nanti Allah akan lupa kepada kamu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Siapa yang tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir, tidak mengingati Allah, maka Allah jadikan hidup dia sempit. Pikiran dia sempit. Walaupun cerdik, tuan-tuan, pandai, belajar sampai universiti, tapi pikiran dia sempit. Dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Lalu mereka ini berkata, ya Allah, kenapa kami dibutakan mata kami, ya Allah, sedangkan kami di dunia kami dapat melihat, ya Allah, kami dapat tengok macam-macam, ya Allah, tapi hari ini, ya Allah, kami bangkit buta mata kami. Bukan saya sebut dalam Quran. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan tanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Mereka berkata, dulu kami kat dunia kami melihat, kenapa sekarang kami buta, ya Allah? Gelap, tak nampak apa. Kalaulah Allah cabut nikmat mata ni, tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Katalah malam ni tidur kan, tuan-tuan lena, sedap lena. Tiba-tiba dengar bunyi azan subuh. Salatu khairum minan naum. Tuan-tuan celak mata, tapi gelap. Gelap lagi ni, dengar lagi. Pasal apa dia gelapnya? Kan? Panggil isteri. Ni hang tolong tu lampu pasang. Isteri kata dah pasang lampu cerah dah. Aku gelap ni. Masak. Panggil isteri dia. Isteri pun mari. Aku mata tak nampak dah ni. Mata dah gelap tak nampak. Isteri dia buat macam ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak? Tak nampak. Masa tu apa perasaan, tuan-tuan? Apa perasaan? Saya ingat ayat mata keluar dah, tuan-tuan. Ayat mata meleleh dah, tak berhenti dah. Ya Allah, aku buta, ya Allah. Selama ini, ya Allah, Engkau beri aku melihat, ya Allah. Hari ini Engkau tarik nikmat penglihatanku, ya Allah. Aku tak mampu lagi melihat. Tak dapat tengok wajah isteri kita, tak dapat tengok wajah anak kita, tak dapat tengok wajah ustaz, tak dapat tengok muka sahabat-sahabat kita. Walaupun Allah beri kita sihat, tapi kenyataannya, tuan-tuan, nikmat mata ni sangat berharga. Tak dapat lagi nak tengok cerita Korea dalam televisyen. Kalau hak minat lah. Tak dapat tengok lagi Maharaja Lawak dalam rancangan televisyen. Sebab itu nikmat mata ni Allah beri. Maknanya satu anugerah yang kita dapat. Datang ke masjid, dapat tengok, oh masjid makin cantik, kapet tebal kan main, sedap pijak kan. Tengok pula aircon pula sedap kan, sejuk rasa kan? Sebab itu kita syukur nikmat Allah. Syukur nikmat Allah bukan sebut alhamdulillah. Dah, Allah bukan nak tengok kita sebut alhamdulillah. Allah nak tengok syukur itu sujud kita kepada Allah. Buktikan dengan kita sembah Allah sungguh-sungguh, bukan main-main. Itu tanda syukur. Sebab itu orang bersyukur ini nikmat dia bertambah-tambah. Wa in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur kepada Allah atas nikmat dan diterjemahkan nikmat tadi dalam bentuk pengabdian, maka Allah tambah nikmat syukur.
dia dapat duit kan. Dapat duit banyak, kumpul, nama pun naik untuk menunaikan ibadat haji. Oh, seronok bukan main. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Dalam keadaan sehat, umur pun masih muda. Sekarang ni umur 65 tahun ke atas tak boleh pergi Mekah dah tuan-tuan. Siapa tak pergi Mekah lagi ni? Jangan sampai 60 tahun lebih. Peraturan Arab Saudi. Dah lebih pada 60 tahun lebih, 65 kalau tak silap. Kan? Sama ada dikuat kuasakan ataupun belum, tapi dah nampak dah arahan-arahan. Jangan sampai 60 tahun lebih baru nak pergi makan haji, tak boleh pergi dah. Tuan-tuan, tiba-tiba ni dia duduk kat rumah flat, hak di bawah tu, tingkat bawah tu, jiran dia sakit kronik, nak kena buat pembedahan segera. Kos pembedahan dalam 30,000. Nak cekau duit dekat mana, nak dapat duit kat mana. Tapi kerana perasaan, aku nak pergi Mekah ni, duit tu dah ada, tiba-tiba teringat jiran sebelah sakit. Bincang dengan isteri, macam mana kita nak tolong ke tak tolong, kita tangguhkan dulu pergi Mekah. Kita tangguh dulu pergi Mekah. Isteri ni pula faham. Dia tak apalah, kita tak ada rezeki, kok ke depan ni ada rezeki. Kita bantulah jiran kita, kesian. Anak-anak dia tak mampu. Orang susah. Akhirnya buat keluar duit tadi, cancel, tangguhkan dulu, buat operation. Hasil daripada sumbangan dia, sebahagian. Tahun lepas tu, tahun ni tak boleh pergi dah. Kalau ikut tuan-tuan, dia akan duduk paling bawah balik senarai dia. Nak dapat mungkin dalam 5-6 tahun lagi. Itu pun tak tahu dia punya turn, giliran kita tak tahu dah. Dah dapat kita tangguh, mana akan turun bawah lagi. Tiba-tiba tahun depan naik nama, suami isteri naik nama. Dia naik nama terkejut. Duit tak ada. Duit dah habis dah tuan-tuan. Sebahagian besarnya dikeluarkan untuk bantu jiran yang dalam keadaan memerlukan bantuan keuangan untuk operasi pembedahan. Tiba-tiba, mana mai duit ni? 30,000 lebih. Bukan kata yang dikeluarkan tak sampai pun, tapi dapat lebih lagi. Rupanya ada hamba Allah. Ada hamba Allah yang topak. Siapa? Tak tahu, wallahu a'lam. Sebab itu kita sebut wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang Allah beri rezeki yang kita tak sangka-sangka. Bila kita yakin, kita bergantung kepada Allah, maka insya-Allah Allah akan cukupkan kita. Apa juga yang merungsingkan kita, Allah beri jalan mudah. Tapi tak yakin. Banyak orang tak yakin. Bahkan di kalangan ahli agama pun kita nampak pun macam tak yakin. Tapi kita bergantung. Allah bagi rezeki orang yang kita kata, walaupun tuan-tuan mungkin hantar anak sekolah pondok lah. Sekolah pondok apa ada tuan-tuan? Tak kira pun. Sekolah pondok biasa. Tapi lepasan daripada pengajian pondok, rupanya Allah beri izzah kemuliaan. Orang angkat menjadi imam, menjadi ustaz mengajar. Rezeki dia sampai boleh buat pula pondok-pondok dia, khas pusat pengajian dia. Rezeki dia dapat tuan-tuan, dunia dan akhirat. Sebab itu kita kena yakin bahawa apa yang kita wiridkan itu hendaklah kita buat dengan sungguh-sungguh. Yang kita wirid pada Allah. Sebab itu setengah arifin bermula warid itu, yakni ulum, dan mengharap itu daripada sekira-kira aurat. Maka barang siapa tidak ada baginya wirid, nescaya tidak ada baginya warid. Sebab itu saya kata, bila tak ada wirid, mana datang yang warid? Datang warid? Tak datang. Dan lazimkan olehmu akan diri kamu, hai saudaraku, dengan benar, dan lazimkanlah pertengahan pada tiap-tiap pekerjaan, dan ambillah olehmu daripada amalan akan barang yang engkau kuasa mengekali atasnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Bermula yang lebih kasih segala amal kepada Allah Ta'ala itu lebih berkekalan, dan jika sedikit ia sekalipun. Jadi saya katakan, antara orang yang bahagia itu, antara yang paling berharga ialah istiqamah, berkekalan. Tuan-tuan, bukan terputus-putus, bukan
buat sesuatu kerana semangat. Memanglah semangat itu penting, kan? Macam seorang raja, dia tawarkan hadiah. Pertama, dia akan bagi tanah. Kedua, kalau tak mau tanah, dia boleh bagi hadiah. Mungkin dia nak harta, duit banyak. Kan raja ni, dia orang berkuasa, bagi hadiah yang lumayan, duit. Kalau tanah tak mau, bagi harta. Tak mau harta, raja kata boleh kahwin dengan puteri dia, puteri raja. Kan puteri raja ni tuan-tuan sangat cantik, sebab tak keluar pada istana. Kalau keluar pun zaman kita kata musang berjanggut, duduk dalam tu, dalam tempat tu, kan? Sekali keluar tuan-tuan tu, dia punya cantik, alis mata macam taji ayam serama, cantik, kan? Hidung mancung, pipi pauh dilayang, bibirnya delima merkah, putih melepak, puteri raja. Raja kata tak kira siapa, anak raja ke bukan anak raja ke boleh. Tapi raja kata kamu terpaksa menghadapi satu ujian, bukan boleh bagi macam tu saja. Lalu hamba rakyat tanya, ampun tuanku, apakah cabaran yang terpaksa kami hadapi untuk kami dapat hadiah-hadiah tadi? Raja kata, depan istana aku ni ada satu kolam, ada satu kolam, dan daripada hujung sana kamu kena berenang sampai depan istana. Siapa yang menang nombor 1, dia dapatlah. Raja kata siapa yang menang sampai dulu, macam sibak, lumba lari tapi berenang, siapa sampai dulu, okey, dia dapat hadiah. Pakai tepuk tangan. Ini senang punya, cabaran macam kacangnya. Aku ni, dia mula cakap besar dah tuan-tuan. Aku kuat lentang pun boleh, kuat kupu-kupu pun boleh. Kau ni kata, kuat lentang kupu-kupu, aku memerang, menyelam, temui depan tu. Lagi cepat tu, memerang dia kan. Masing-masing action lah belagak. Baris punya ramai tuan-tuan, Allahu Akbar. Hadiah punya pasai tuan-tuan. Berenang tepi kolam. Kolam besar ni macam tasik. Sampai depan istana. Bunyi ni dia pakai tiup tu macam tanduk tu. Tunggu nak tiup benda tu, pon terjun. Pasang kuda-kuda dah. Tu dia tanjak dah. Nak start ni. Tangan duk macam kipas dah ni. Nak dia Johan kahwin dengan puteri raja. Dalam keadaan mereka bersiap siaga nak terjun dalam kolam, tiba-tiba berkocak air tuan-tuan. Mereka melihat air itu berkocak. Mereka perhati tengok daripada mana datangnya kocakan air. Rupanya dalam kolam itu penuh dengan buaya tuan-tuan. Tu dia buaya tinggi macam tu. Buaya tuan-tuan, bukan kecil-kecil buaya, besar ada. Anak buaya ada. Tok buaya pun ada tak? Tok buaya hak tu. Hak buaya ni dia, hak gemuk ni aku punya, aku standby dah ni. Dia terjun aku ngap. Dan tarik balik tuan-tuan. Dah pasang kuda-kuda dah, tarik balik. Bukan ni terjun. Terjun lah, cari mampu ya tu. Tu nampak tu nganga mulut. Tak sanggup. Baru buaya tuan-tuan, baru buaya. Tak berani dah tengok buaya susu. Dalam keadaan demikian, takdirlah seorang tu terjun. Seorang terjun, badan kurus je. Dia terjun tuan-tuan. Dia berenang tu, tangan dia macam kipas, punya laju tuan-tuan. Sampai buaya tu ligan dia daripada belakang tu 5 ekor, ligan dia tak dapat. Sampai buaya pun pelik, dia kata speed siapa ni, laju ni, tak boleh tak ligan ni. Sampai dia seberang. Buaya tak sempat nak tokak kaki, dia dah naik dah. Berpeluh tuan-tuan, meracik-racik peluh. Bayangkan dalam air pun boleh berpeluh tu. Anak muda tadi selamat, yang lain tak berani terjun. Raja pun duduk tunggu, raja tahan. Macam ni lah kata raja, anak jantan. Hebat, kamu telah berjaya melepasi satu cabaran yang telah aku tetapkan. Kamu berjaya berenang walaupun di lautan tasik yang penuh dengan buaya yang sedang kelaparan. Sekarang aku tunaikan janji.
Kamu nak tanah, aku beri tanah. Berapa kamu nak? Dia kata, ampun tuanku. Patik tak mau tanah tuanku. Oh, Asian tuan-tuan, tak mau tanah. Okey, kata raja, tak mau tanah. Dia kata, bagi kamu pilihan yang kedua, duit. Kamu nak duit? Berapa kamu nak? Sebut angka dia berapa. Dia kata lagi, ampun tuanku. Patik duit tak mau. Tak mau duit. Oh, kamu tak mau duit semua ni? Ampun tuanku, tak mau. Dia kata, ni mesti ni gatai nak menikah ni. Amun mesti teringin ni. Nak kahwin dengan puteri beta kan. Nak jadi menantu raja. Walaupun hidung dia kembang macam penumbuk sambai tuan-tuan. Nak banding dengan puteri raja, memang tak padan lah. Tapi raja dah terlepas cakap. Raja dah terlepas cakap. Dia ni walaupun dalam kurus kering, dengan hidung kemek dah, oh, jadi menantu raja. Okey, beta kahwinkan kamu. Tuanku, Patik cakap hanya sekali saja. Patik tak mau semua. Daripada tadi Patik cakap, Patik tak nak. Kahwin dengan puteri raja. Dia tak mau. Pelik kan, manusia ni pelik. Lalu raja tanya, apa yang kamu nak sebenarnya ni? Apa yang kamu teringin ni? Sampaikan, semua tak mau. Dia kata, ampun tuanku. Ampun tuanku. Patik cuma nak tahu siapa yang tolak Patik jatuh dalam kolam. Haram jadah semua. Dia nak tahu siapa yang tolak dia. Dia bukan nak terjun pun tuan-tuan. Tapi orang pergi tolak dia, korang ajak dia kata. Rupanya bila jatuh, semangat tu nak hidup tu, dia kuat tuan-tuan. Hak tu yang tangan macam kipas tu. Tuan-tuan kalau berjalan, tak tahu anjing piligan, rasa pagak 6 kaki boleh lepas tu. boleh lompat tu. Tengok anjing hak besar kat belakang tu. Terus saya kata anjing bewak pun. Bewak besar tu nak tokak kaki. Rasa lompat. Lepas. Kalau saja dia lompat tak lepas tuan-tuan. Itu hebatnya semangat. Sebab itu dalam Islam ni dia kena ada semangat. Semangat kena ada. Tapi semangat saja tak cukup. Sebab itu kita kena ada jiwa. Kena ada pengisian jiwa. Baru dia kuat. Situ datangnya istiqamah. Sebab itu kena mengaji. Sebab itu tuan-tuan. Jangan kita duk berasa, cukup dah, aku semayang cukup dah. Dah. Tuan-tuan buka kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar. Ada satu riwayat menyebut, orang tu nak masuk neraka. Nak masuk ke neraka. Ketika itu Allah dengan rahmat dia tanya malaikat. Ada tak dia berkawan dengan para ulama-ulama? Malaikat pergi tanya. Pergi selidiki, rupanya tak ada. Lalu dia balik kepada Allah, dia kata, ya Allah, tak ada. Allah tanya lagi, wahai malaikat, cuba cek balik. Adakah dia ini pernah makan bersama-sama dengan ulama? Makan. Balik. Beritahu pada Allah, tidak ada ya Allah. Tidak. Ni nak pergi ke neraka. Lalu Allah tanya lagi, adakah dia berkawan dengan orang yang berkawan dengan ulama? Bukan dia, tapi kawan dia. Kawan dia berkawan dengan ulama. Maka pergi tanya. Rupanya ada. Allah kata tangguhkan dulu. Tarik dia keluar. Dengan rahmatku kata Allah. Orang yang mendidik kita, kalau ulama-ulama yang dulu mengajar kita sampai kita jadi faham, kita reti agama, kita bersyukur. Kurangnya Allah dekatkan kita dengan rumah Allah. Tempat kita selalu mengaji, kita mendekatkan diri, semangat kita untuk kita bina satu kehidupan sebagai hamba Allah. Yang bukan kita boleh hidup selama-lamanya, tapi kita tak tahu sama ada kita masih ada peluang untuk hidup pada hari esok. Kita tak pasti. Ataupun seminggu, ataupun sebulan, ataupun setahun, ataupun tahun depan ke, kita tak pasti. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti setakat ni, kita akan sambung kemudian insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifarah surat As.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.